Tajuknya peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi nama saya Izul Syah bin Hussein. Nama saya Nur Aida Najwa binti Mahdi. Saya Rehana Mardia binti Razali. Jadi kita akan terus kepada konsep sistem ejaan bahasa Melayu dan asas morfologi. Jadi sistem ejaan bahasa Melayu telah mengalami pembaguan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Sistem ejaan Rumi dirumuskan sistem tulisannya sejak awal abad ke-20 lagi. Dan R.J. Wilkinson yang memulakan sistem ejaan Rumi ini. Jadi pada tahun 1904 dia menyusun asas sistem ejaan Rumi bahasa Melayu dan memperbaiki sistem ejaan Wilkinson dan digunakan di sekolah selama 30 tahun. Pada tahun 1972, satu ejaan terhasil melalui kerjasama dengan Indonesia. Di Malaysia dikenali dengan sebagai sistem ejaan Rumi baharu, manakala di Indonesia dikenali sebagai sistem ejaan yang telah disempurnakan. Jadi sistem pengejaan baharu ini, bahasa Melayu, boleh dibagi kepada dua sistem, iaitu sistem keselarasan huruf vokal dan sistem kekecualian keselarasan huruf vokal. Jadi kita tengok dulu pengenalan awal. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2016, bahasa merujuk kepada sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Namun begitu, perhatian terhadap aspek sistem dan kemahiran dalam bidang pendidikan bahasa Melayu ini yang didasari oleh aspek falsafah semakin berkurang. Jadi, ramai tokoh-tokoh bahasa bertungku lumus memartabatkan dan mendalakkan bahasa Melayu dalam Nusa Cinta kita, termasuklah Prof. Datuk Seri Datuk Haji Awan Salian dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Nama sebenar beliau adalah Nik Safiah binti Haji Abdul Karim. Dilahirkan pada tanggal 17 Disember 1933 di Kampung Banggol, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak bongsu dari 5 adik-beradik. Beliau berkahwin dengan Muhammad Zain bin Omar dan dikurniakan 4 cahaya mata, iaitu 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Pendidikan awal beliau pada tahun 1948 hingga 1952, beliau sekolah di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan, Sekolah Rendah Zainab, Kota Baru, Kelantan. Seterusnya 1953 hingga 1957, beliau sekolah di Maktab Perempuan Melayu Kuala Lumpur, Kolej Tunku Kursiah Seremban Negeri Sembilan. Pendidikan seterusnya, pada tahun 1959, beliau sekolah di High School Certificate HSC, ST Francis Institution Melaka. Pada tahun 1963, beliau mendapat jasa sarjana muda Universiti Malaya atau Jabatan Pengajian Melayu. Pada tahun 1965, beliau memperoleh ijazah sarjana sastra. Pada tahun 1975, beliau mendapat ijazah kedoktoran PhD Universiti Ohio, Amerika Syarikat. Pada tahun 1982 hingga 1984, beliau mendapat timbalan dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Pada tahun 1984 hingga 1986, beliau mendapat jawatan sebagai Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Pada tahun 1990, beliau mendapat Profesor Kursi Pengajian Melayu yang keempat. Pada tahun 1990 hingga 1992, beliau menjadi pengarah Akademi Pengajian Melayu yang pertama. Dan pada tahun 1992 hingga 1994, beliau dilantik sebanyak 2 kali untuk jawatan dekan. Peranan Nik Safiah Karim. Penggunaan bahasa Melayu yang tepat ketika berkomunikasi tanpa bercampur aduk. Beliau telah mengasaskan Persatuan Wanita, iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia.
Beliau telah menerbitkan lebih 35 buah buku berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Liku-liku perjalanan membesar dengan belajar dan terus belajar sehingga mendapat kelulusan akademik tertinggi. Kepakaran beliau dalam ilmu linguistik dari bahasa Melayu turut menjadi rujukan kepada Singapura dan Brunei dalam menghasilkan buku teks. Seterusnya ialah pemikiran Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim telah berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu harus diperluaskan kepada pelbagai bidang, bukan sahaja bidang ilmu. Seterusnya, Nik Safiah Karim juga menasihati orang Melayu agar mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu agar tidak mengagumi bahasa Inggeris sehingga mengabaikan bahasa Melayu. Beliau turut menyatakan bahawa profil kebahasaan seorang warga Malaysia mestilah menguasai bahasa kebangsaan sendiri, menguasai bahasa Inggeris dan sekiranya boleh menguasai bahasa ketiga dan keempat. Dalam bidang pendidikan, guru bertanggungjawab dalam memperluas bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang tepat harus diamalkan. Seterusnya, sumbangan Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan rencana tentang bahasa. Antara buku yang terkenal ialah Tata Bahasa Dewan, Bahasa Malaysia Sintak dan Bahasa Melayu Tata Bahasa untuk akademik dan profesional. Seterusnya, Nik Safiah Karim juga merupakan pakar rujuk bahasa, bukan sahaja di dalam negara, malahan luar negara, misalnya oleh di Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei. Beliau turut banyak menyumbang dalam bidang wanita, tidak kira sama ada dalam bentuk penulisan atau persidangan. Pelbagai buku telah dihasilkan mengenai pengajian wanita dan kini menjadi pensyarah sambilan di rancangan pengajian gender Universiti Malaya. Seterusnya, kita beralih kepada Profesor Datuk Dr. Haji Awang Sedri. Nama sebenar beliau adalah Awang bin Saryan. Beliau dilahirkan pada 20 Oktober 1953 di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Beliau merupakan seorang pemegang ijazah sarjana muda persuratan, kepujian serta diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977. Pada tahun ini juga, beliau telah beralih menjadi ketua editor di Far Eastern Publisher International. Pada tahun 1978, beliau bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai editor jurnal Dewan Bahasa. Okey, kita beralih pula kepada peranan Awang Saryan. Jadi, bahasa Melayu sebagai medium perbincangan ilmiah. Dan kedua, mengadakan ujian kecekapan bahasa Melayu UKBM. Seterusnya, menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu serta menggunakan bahasa Melayu sebagai bukti kepatuhan undang-undang dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bukti kepatuhan undang-undang. Pemikiran Awang Saryan pula, Awang Saryan telah berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu harus dikuatkuasakan bukan sahaja dalam bidang akademik. Awang Saryan juga turut mengatakan bahawa bahasa Melayu harus dijadikan medium perbincangan ilmiah agar dapat meningkatkan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda dan memberi semangat kepada masyarakat untuk meneruskan usaha memartabatkannya. Seterusnya, beliau menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkal. Sumbangan Awang Saryan pula, Awang Saryan telah membantu meningkatkan taraf program pengajian Melayu di negara China dengan memperkenalkan kursus-kursus baru yang bersifat ilmiah seperti sosial linguistik, perbandingan bahasa Melayu varian Malaysia dan Indonesia. Awang Saryan turut mengajar pelajar asal tata bahasa seperti sintaksis dan morfologi, kesantunan bahasa dan penulisan ilmiah dan kursus kemahiran bahasa Melayu.
kepada pelajar peringkat ijazah pertama. Selain itu, Awal Sarian juga turut membantu memantapkan program bahasa Melayu di universiti-universiti di China seperti Communication University of China di Beijing, Universiti Pengajar Asing Guangdong di kota Guangzhou dan di Universiti Bangsa-Bangsa Guangxi di kota Nanning, dan terlibat pada peringkat awal penubuhan program bahasa Melayu di Universiti Bangsa-Bangsa Yunan di kota Komuni bersama-sama dengan Konsul Jeneral Malaysia iaitu Encik Rosli Abdul. Seterusnya, sumbangan lainnya ialah Awal Sarian dalam rancangan korpus bahasa ialah pelibatan dalam membantu merumuskan atau membantukan prinsip dasar beberapa aspek korpus bahasa Melayu, terutamanya dalam tata bahasa dan sebutan. Dalam bidang tata bahasa, buku dan makalah dihasilkan mendapat perhatian masyarakat untuk membacanya, khususnya oleh pendidik dan pelajar melalui cara penyampaian yang mudah dan jelas. Seterusnya, karya-karya Awang Sarian. Yang pertama, Bahasa Malaysia Progresif Tingkatan 2, Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kedua, Bahasa Malaysia Progresif Tingkatan 2, Dewan Bahasa dan Pustaka 1988. Yang ketiga, Konsep Kesalahan yang Bahasa. Yang keempat adalah Hakikat Bahasa dan Realisasinya dalam Pembinaan Tamadun Bangsa. Yang kelima, Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Karya dia yang keenam ialah Perkembangan Falsafah Bahasa dan Pemikiran dalam Linguistik. Yang ketujuh, Santun Berbahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2007. Kesantunan Bahasa Beijing Foreign Studies University, dan Mencari Makna Diri Melayu, Renungan untuk Bangsa. Banding beza pada dua tokoh. Persamaan ialah memperluaskan bahasa Melayu dalam semua aspek. Perbezaan antara Isafiah Karim dan Awang Sarian pula, Isafiah Karim menerbitkan lebih dari 2 buah buku. Penggunaan bahasa Melayu yang tepat ketika bertutur, menerbitkan pelbagai karya berkaitan tentang bahasa. Awang Sarian pula, bahasa Melayu sebagai medium perbincangan ilmiah, mengadakan ujian kecekapan bahasa Melayu UKBM dan menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu. Seterusnya ialah banding beza pemikiran antara dua tokoh. Dari segi persamaan, mereka berpendapat bahawa mereka amat mementingkan bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu harus diperluaskan kepada pelbagai bidang, bukan sahaja dari segi pendidikan. Seterusnya, dari segi perbezaan, menurut Nik Safiah Karim, beliau menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, manakala Awang Sarian menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkat. Kesimpulannya daripada pembatangan kita pada hari ini, sebagai rakyat Malaysia, kita telah memainkan perdana dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jelaslah bahawa di sini sudah terang lagi bersuluh, sumbangan Isafiah Karim dan Awang Sarian adalah sangat besar dalam bidang bahasa, dan kita telah mencurahkan banyak tenaga untuk memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ini mempunyai kedudukan yang terbaik dalam negara kita dan peringkat antarabangsa. Tanpa bahasa, identiti sesebuah bangsa tidak dapat dikenali, apatah lagi Malaysia yang didiami pelbagai bangsa. Bab kata pepatah, yang kulit itu kendi, yang merah itu sagar, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Oleh itu, marilah kita mengembleng sinergi menjaga bahasa kebangsaan kita supaya kekal nirmala. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.